25 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,308 orang. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, 2 kluster baharu turut dikenal pasti. Dapat tambahan 8 kes baru kepada 6 kluster aktif yang setia ada ini yang merupakan kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru yang telah dikenal pasti yang melibatkan 9 kes. Satu daripada kluster baru ini ialah kluster masyhur general contractor yang mana ianya adalah kluster tempat kerja. 4 kluster telah ditutup setelah tidak ada dikesan di dalam kluster berkanan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster aktif adalah 102 kluster. Manakala terdapat 8 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 38 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,923 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 285 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 1 kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 4. Dalam tempoh 24 jam, banyak 4,060 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2. yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 657,619 ujian. Menteri Kesihatan seterusnya mengongsikan pada 9 Disember 2021, 4,863 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 termasuk 4,522 orang di kalangan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Dengan itu, jumlah orang yang menerima 1 dos vaksin COVID-19 ialah 404,806 orang, iaitu 94.1% daripada jumlah penduduk negara, manakala 372,040 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 86.5% daripada jumlah penduduk negara. Seperti mana telah dimaklumkan oleh Jawatankuasa Pandu COVID-19 pada sidang media yang lalu, pegawai dan kaki tangan kerajaan yang belum melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 dan dibenarkan datang bertugas ke pejabat adalah dikehendaki untuk membuat ujian ART setiap 2 hari. Bagi kaki tangan kerajaan yang memilih untuk tidak mendapatkan vaksinasi COVID-19, mereka hendaklah menanggung sendiri kos ujian ART tersebut. Ujian ART bersijil boleh diperolehi dari pusat pensijilan ART yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan, yang mana tempoh sah laku sijil tersebut ialah selama 2 hari. Pusat pensijilan ART yang diiktiraf akan mempamerkan pelekat logo ART Certification Center. Ini bagi memudahkan orang ramai mengenal pusat-pusat berkenaan. Tindakan tata tertib akan diambil terhadap mana-mana pegawai dan kaki tangan kerajaan yang tidak bervaksinasi dan enggan melakukan ujian ART sebagaimana yang diarahkan. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 1 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana ianya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Kedayatahanan dan kebolehsuaian memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran di negara Brunei Darussalam dapat diteruskan melalui beberapa inisiatif seperti transformasi digital terhadap sistem pendidikan negara, meskipun pandemik COVID-19 menjejaskan struktur sistem pendidikan di seluruh dunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Suruhanjaya Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bagi Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Dunia Islam ISESCO menggariskan perkara tersebut dalam kenyataan kebangsaan bagi Persidangan Agung ISESCO kali ke-14. Persidangan yang telah berlangsung di Kahirah, Republik Arab Mesir pada 8 hingga 9 Disember lalu itu dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Abdul Fattah El-Sisi, Presiden Republik Arab Mesir.
Persidangan yang diadakan 3 tahun sekali itu antara lain bertujuan untuk membincangkan dan mengkaji semula dasar, aktiviti dan cadangan di bawah ISISCO dalam bidang pendidikan, sains dan kebudayaan. Dalam kenyataan kebangsaan yang disampaikan oleh Pengiran Ahmad Munir alias Pengiran Abdul Azim bin Pengiran Haji Nordin, kuasa usaha sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Kahirah bagi pihak Menteri Pendidikan, turut menjelaskan sistem tersebut dihasrat ke arah pembelajaran pemulihan yang berkesan dan perkhidmatan yang komprehensif untuk membantu memulihkan defisit pembelajaran dan meningkatkan kesejahteraan keseluruhan pelajar. Selain itu, pelaksanaan Pelan Transformasi Digital Kementerian Pendidikan merupakan usaha dalam menjadikan pembelajaran digital sebagai norma baharu dalam sistem pendidikan dengan penekanan kepada teknologi pendidikan, teknologi pengurusan dan dasar pemboleh dan infrastruktur. Kenyataan kebangsaan itu diakhiri dengan jaminan komitmen negara Brunei Darussalam terhadap sumbangan konstruktif berterusan ISISCO terhadap dunia Islam dan pembangunan tamadun manusia dalam mencapai kerjasama, perpaduan, kemajuan dan kemakmuran. Majlis Perundingan Kampung Kiudang dan Pat Nunuk Daerah Tutong semalam mengadakan Majlis Malam Munajat secara maya. Antara yang menyertai ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar dan Surah Yasin beramai-ramai serta doa memohon terhindar daripada wabak COVID-19 dan doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan dan mengurniakan pelbagai sumber rezeki di muka bumi ini untuk manusia berusaha mencari rezeki tersebut dengan usaha dan kudrat yang telah dikurniakan olehnya. Dalam usaha mencari rezeki, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dan mengikut landasan ajaran agama Islam agar sumber rezeki yang diperolehi itu tidak dicemari oleh perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti melakukan perbuatan rasuah. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Cegah dan Hindari Rasuah Bersempena mengingati Hari Anti Rasuah Antarabangsa yang disambut setiap 9 Disember. Khutbah juga menjelaskan rasuah merupakan antara perbuatan yang keji dan dilarang dalam agama Islam. Rasuah adalah suatu pemberian berupa sugukan yang diberikan kepada seseorang dengan sebab tertentu bagi membolehkan perkara yang dihajati dapat diperolehi, diselesaikan, disegerakan dan seumpamanya. Allah Subhanahu Wa Taala melarang perbuatan rasuah kerana ia boleh, pertama, menutup mulut manusia dari berkata benar, kedua, mengotorkan jiwa yang bersih, ketiga, membuka pintu-pintu rahsia, keempat, menjadikan orang yang ikhlas itu khianat, kelima, membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda menyatakan bahawa orang yang memberi dan menerima rasuah itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Matlamat yang mantap dan hala tuju strategik kepimpinan dan pengurusan yang jelas, kesedaran jenama yang baik serta hasil komunikasi antara faktor yang menjadikan Community for Brunei sebagai pemenang anugerah perusahaan sosial baharu bagi kategori anugerah khas Brunei sempena penganugerahan perniagaan ASEAN baru-baru ini. Anugerah tersebut bagi mengiktiraf pendekatan kreatif Community for Brunei dalam menyelesaikan dan kebolehan mewujudkan impak sosial dengan menangani keperluan sosial ASEAN. Community for Brunei juga diiktiraf sebagai inisiatif pembangunan komuniti terbaik dalam anugerah tadbir urus global di United Kingdom. Community for Brunei merupakan inisiatif mampan Corporate Bank Islam Brunei Darussalam BIBD yang dilancarkan semasa pandemik COVID-19 sebagai usaha menyokong perusahaan mikro yang terjejas. The platform is built to serve NGOs, various communities, even the business community. We're here to provide solutions that help make it easier for people to come together to support different causes. Anugerah ini bermotivasi our two companies to
come up with better solutions for the MSME industry and our community, to collaborate more with our community leaders. And our long-term goal is for MSMEs to go digital and stay digital. And Community for Brunei is constantly supporting initiatives and campaigns that revolves around youth entrepreneurship and sustainability. 15 belia berumur 11 hingga 16 tahun menyertai program Hufaz Junior 2021 sempena Brunei December Festival. Program yang diadakan secara maya tersebut dikendalikan oleh Al-Hufaz Management dengan kerjasama Murajaah Jamai BN. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang 3 hari program berlangsung, antaranya tahsin Al-Quran, teknik hafazan dan sesi perkongsian bersama lepasan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dayang Nur Alia Syazwani binti Haji Maidin, pengerusi bersama program berkenaan, menjelaskan lebih lanjut mengenai pengisian program berkenaan. Mereka juga akan diajarkan teknik menghafal Al-Quran dengan efektif dan berkesan. Selain daripada itu, mereka juga akan dikongsikan sharing session ataupun sesi perkongsian daripada lepasan tahfiz, bagaimana tentang perjalanan seorang penghafal Al-Quran. Peserta ni dorang akan dibimbing secara one-on-one bersama guru-guru Quran yang berpengalaman, dan dorang ni akan ditasmek ataupun dicek bacaan dorang secara seorang-seorang, insyaAllah. Satu pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun semasa operasi peralihan yang dijalankan oleh agensi-agensi penguatkuasa undang-undang semalam. Pelanggaran tersebut dicatatkan dari daerah Tutong. Rakyat dan penduduk negara ini disaran untuk terus mematuhi garis panduan serta prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang telah ditetapkan pihak kerajaan selaras dengan pelanjutan langkah-langkah pengawalan di bawah operasi peralihan sehingga 14 Disember ini.